Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan tentang sales and service tax. First kita tengok apa maksud indirect tax. Indirect tax ni ialah cukai tidak langsung, di mana kejadian dia dengan kesan dia tidak dikenakan pada entiti yang sama. Cukai ni dikutip oleh kerajaan melalui pengantara, iaitu pengilang dengan peruncit. Cukai indirect tax ni juga ditanggung oleh pengguna apabila membeli barang dan perkhidmatan. So next kita tengok contoh-contoh indirect tax. Yang pertama ialah service tax. Service tax ni ialah cukai yang ditanggung oleh pengguna ke atas perkhidmatan. Contohnya kita pergi hotel, dia sediakan perkhidmatan untuk kita. So kat dalam bil pembayaran kita tu ada tulis charge service tax. So kat situ pelanggan yang kena bayar, pelanggan yang kena tanggung. Yang kedua ialah sales tax, iaitu cukai jualan. Cukai jualan ni cukai ke atas barang akhir keluaran tempatan dan luar negara. Cukai ni dibayar oleh pekedai dan peruncit, tapi beban cukai yang dibayar oleh pekedai dengan peruncit ni ditanggung oleh pengguna, iaitu pelanggan yang datang ke kedai nak beli barang. Yang ketiga ialah excise duty. Maksudnya cukai yang dikenakan ke atas barang keluaran tempatan yang dijual di negara. Yang keempat ialah entertainment tax. Maksudnya cukai hiburan. Maksudnya kita pergi tengok wayang dan kita nak beli tiket wayang tu, kat situ akan ada tulis cukai yang kita kena bayar. Yang kelima ialah custom duty, iaitu cukai yang dikenakan ke atas barang dari luar negara yang akhirnya dibayar oleh pengguna dan peruncit. Assalamualaikum, nama saya Nurisa Azira. Hari ini untuk part saya ingin menerangkan tentang cukai penjualan dan perkhidmatan, iaitu SST. Cukai penjualan ni dikenakan ke atas barang yang dikeluarkan dari Malaysia atau barang yang diimport ke Malaysia. Semua barang semua barang adalah barang yang dikenakan cukai, selain daripada barang yang dikecualikan dan di bawah Perintah Cukai Jualan 2018. Untuk barang-barang yang dikenakan cukai yang diimport ke Malaysia, cukai jualan tu dikenakan dan dikutip oleh custom semasa penginputan tu. Manakala untuk barang yang kena cukai yang dikeluarkan dari Malaysia pula, cukai penjualan tu dikenakan oleh pengilang yang berdaftar semasa barang tersebut dijual atau digunakan dan atau dilepaskan. Pengilang yang mengeluarkan barang yang kena cukai tu dengan nilai penjualan yang lebih daripada RM500,000 dalam tempoh 12 bulan, mereka dikehendaki untuk mendaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Manakala untuk cukai perkhidmatan pula, cukai ni dikenakan atas perkhidmatan ni dikenakan oleh penyedia perkhidmatan tu, penyedia perkhidmatan yang berdaftar lah. Penyedia perkhidmatan yang berdaftar tu mereka yang dikenakan cukai, ditetapkan dan memberikan perkhidmatan dikenakan cukai yang ditetapkan dengan nilai penjualan lebih dari had yang ditentukan dalam tempoh 12 bulan. Perkhidmatan yang dikenakan cukai yang telah ditetapkan, orang yang dikenakan cukai ditetapkan dan ambang yang ditetapkan dinyatakan dalam jadual pertama Peraturan Cukai Perkhidmatan 2018. Contohnya orang yang dikenakan cukai adalah
pengendali hotel, restoran, peguam, arkitek, jurutera, akaunten dan lain-lain. Itu saja untuk part saya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Ma, dan seterusnya saya ingin menerangkan tentang example of taxable goods. Okey, barang-barang yang dikenakan cukai ini adalah barang yang tidak dikecualikan dalam cukai jualan pada tahun 2018. Okey, antara barang-barang cukai yang kita boleh dapat ialah yang pertama, goods that are buy from a shop. Maksudnya kita boleh dapat barang yang dikenakan cukai itu daripada kita beli barang dekat kedai runcit ataupun kedai di shopping mall dan sebagainya. Okey, yang seterusnya ialah food and drink from a restaurant. Makanan dan minuman yang kita beli daripada kedai-kedai makan, restoran. Okey, yang ketiga, rent good such as car or equipment. Okey, sewa barang pun dikira barang yang boleh dikenakan cukai seperti kereta ataupun peralatan-peralatan pejabat, bangunan dan sebagainya. Okey, yang keempat ialah servis. Okey, perkhidmatan juga boleh dikenakan cukai seperti perkhidmatan pendandan rambut ataupun servis yang dikenakan dalam hotel. Okey, yang kelima, import goods that are buy online. Barang yang kita beli daripada online juga adalah barang yang boleh dikenakan cukai. Okey, seterusnya antara contoh-contoh barang yang dikenakan cukai ialah seperti processed food. Processed food seperti biskut, jam dan juga mi bihun yang diproses di dalam kilang. Okey, yang kedua ialah food and drink. Food and drink itu pula seperti makanan-makanan ringan macam coklat, aiskrim pun boleh dikenakan cukai. Okey, yang seterusnya furniture, berabuk-berabuk yang kita beli dalam rumah. Yang keempat, personal items seperti shampoo, sabun yang untuk peribadian sendirilah. Okey, yang seterusnya petroleum product seperti RON 97 yang kita gunakan buat masa ni untuk isi minyak kereta pun boleh dikenakan cukai. Dan seterusnya tourist favorites, itu barang-barang yang biasa orang-orang pelancong guna macam kamera, cermin mata atau jam macam tu pun boleh kena cukai. Dan yang seterusnya electrical appliance seperti mesin basuh, peti sejuk, barang-barang yang kita sentiasa guna jugalah. Okey, yang seterusnya ialah the type of goods exempted from sales tax. Okey, antara barang-barang yang dikecualikan cukai ialah yang pertama, live animals, iaitu hidupan haiwan seperti kuda, ikan dan juga kambing pun dikecualikan dalam cukai. Dan yang kedua ialah food items, iaitu seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, roti, kopi pun dikira dikecualikan cukai. Dan yang ketiga ialah machinery, iaitu seperti mesin kedegang, eskalator pun telah dikecualikan dalam cukai lah. Yang seterusnya juga personal item, ada juga barang yang dikecualikan cukai seperti pampers untuk bayi dan juga deodorant. Okey, yang seterusnya adalah general goods seperti kita gunakan barang hari-harian seperti newspaper, buku dan juga kerusi yang kita pakai untuk orang sakit. Dan juga yang seterusnya ialah barang yang berkaitan untuk kesihatan seperti ubat, vitamin dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah kenderaan juga ada dikecualikan cukai seperti motosikal yang di bawah 250cc dan juga yang seterusnya adalah basikal. Dan ini adalah antara barang-barang yang dikecualikan dalam cukai. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah binti Kamil. Saya akan menerangkan tentang perbezaan antara GST dan SST. Tahun pengenalan untuk GST ialah pada 1 April 2015 dan untuk SST pada 1 September 2018. Seterusnya, untuk penggantian cukai sebelumnya yang dilakukan oleh GST iaitu cukai jualan pada tahun 1972 dan cukai perkhidmatan pada tahun 1975. Seterusnya, untuk SST pula yang digantikan oleh GST pada tahun 2014. Seterusnya, bagi skop charge ialah GST melakukan pembekal dan perkhidmatan. Seterusnya, mengimport barang. Seterusnya, bagi SST iaitu terbahagi kepada dua, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Untuk cukai jualan pada tahun 2018 yang melakukan jualan barang dan juga mengimport barang. Untuk cukai perkhidmatan dilakukan pada 2018 ialah perkhidmatan cukai yang terpilih di Malaysia. Seterusnya, perkhidmatan percukaian yang diimport. Dan untuk kadar bagi GST iaitu kadar 6% hingga 0%. 0% untuk barang ekspor, perkhidmatan antarabangsa, makanan asas serta buku-buku. GST juga tetapkan untuk bekalan. Seterusnya, bagi SST iaitu cukai jualan sebanyak 10%, setengah boleh dikelaskan pada kadar 5% atau kadar yang khusus. Seterusnya, cukai perkhidmatan pada kadar 6% untuk semua perkhidmatan percukaian termasuk kad kredit, charge card iaitu sebanyak RM25 pada 12 bulan. Seterusnya, untuk kemudahan facilities iaitu untuk GST terbahagi kepada 3 iaitu input, percukaian kredit, pelepasan cukai dan pelbagai skim. Seterusnya, untuk SST melakukan cukai jualan, pengecualian pada bahan bakar, pembungkusan dan komponen-komponen lain. Seterusnya, untuk cukai perkhidmatan, pelaksanaan catatan kredit dan debit, potongan cukai yang dikembalikan, perniagaan ke perniagaan, dikecualikan untuk servis profesional. Seterusnya, GST yang diterhadkan sebanyak RM500,000, SST pula untuk cukai jualan sebanyak RM500,000 juga. Untuk cukai perkhidmatan dikenakan sebanyak 1.5 million FMB dan RM500,000 untuk lain-lain. Seterusnya, ejen dalam perniagaan iaitu ejen custom. Untuk kesimpulan dari GST dan SST ni, GST di Malaysia mungkin ada yang memberi manfaat dan bebanan kepada rakyat Malaysia. GST di Malaysia adalah kebenaran yang buruk kerana harga barang dan perkhidmatan pengguna akan meningkat dalam jangka masa pendek atau jangka masa panjang yang mungkin dapat kurangkan perbelanjaan pengguna di negara kita. Tetapi ekonomi Malaysia juga yang tidak begitu baik dan tidak menjadi lebih baik. Penduduk telah berbelanja lebih banyak barang dan perkhidmatan yang telah terbukti meningkatkan wang kerajaan. Selain itu, bagi SST ni bukanlah sistem yang baru dalam percukaian, tetapi ialah hanya pengenalan semula cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang telah dilaksanakan lebih dari 40 tahun dengan beberapa pengebuasuaian. Mengenai peruntukan akta, cukai penjualan dikenakan ke atas perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh pihak percukaian. Oleh itu, bagi cukai perkhidmatan ni tidak semua cukai yang dikenakan cukai perkhidmatan. Terima kasih.